وأتوب علينا إنك أنت وهداية سبحان لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم والهم ملائكة القدر رب اشرح لي صدري قال الشيخ مسلم كلام عن ke-11-nya mendulukan menghilangkan najis. Sama ada najis itu pada kubul atau dubur atau lainnya. Jikalau najis itu dapat dihilangkan dia. Syarat yang ke-11 daripada beberapa syarat. Berapa? 15. 15 syarat bagi nak sah tayamum ialah mendahulukan menghilangkan najis. Jadi maknanya sebelum pada nak mulai tayamum tu sekiranya kalau kat badan dia tu ada najis mesti dihilangkan lebih dulu. Sama ada najis itu pada kubul atau dubur atau lainnya. Mana-mana saja di badan dia. Jikalau najis itu dapat dihilangkan dia kan najis. Jadi syarat yang ke-11 ni katanya mesti kena dahulukan sucikan dari menghilangkan najis tu sekiranya najis itu dapat dihilangkan. Jadi maknanya kalau najis yang ada kat badan dia tu dapat dihilangkan, disucikan, maka tak dapat tidak kena hilangkan, kena sucikan najis itu lebih dulu daripada nak mulai tayamum. Begitu. Jadi maknanya syarat yang ke-11 tu disyaratkan pada najis yang boleh, yang ada, yang mampu nak menghilangkan dia. Lepas tu dia katanya, dan jikalau najis itu tiada dapat dihilangkan dia, sekiranya kalau najis tu tak dapat dihilangkan dia kan najis. Sebab apa tak dapat nak hilang, nak suci tak boleh? Sebab ketiadaan air. Air yang kita nak guna, nak basuhkan najis tu tidak ada. Atau lainnya. Lain daripada sebab ketiadaan air. Seperti najis yang ada tempat luka, yang kita tak boleh nak sapu sebab mudarat. Katalah mana-mana sebab sekalipun sekiranya kalau najis tu tak dapat nak menghilangkan, maka tak payah kita hilanglah sebab tak kuasa nak menghilang, sebab nak basuhkan najis tu tak boleh guna lain melainkan kena guna air saja. Artinya najis itu ada tempat yang luka, yang mudarat. Kalau kita bukakan lukaan itu untuk nak basuh, maka dikira katanya tak kuasa, tak dapat nak menghilangkan najis itu. Maka nak buat macam mana kalau najis tu kita tidak ada air nak basuh? Artinya tak kuasa nak menghilangkan najis itu dengan sebab lain-lain lagi. Maka dia katanya, maka padanya, pada najis yang tiada dapat dihilang. Pada najis yang tiada dapat dihilangkan dia itu khilaf. Khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli seperti yang telah terdulu sebutnya. Jadi masalah apabila ada kat badan seorang yang nak tayamum, itu ada najis. Kemudian dia ni tidak ada air untuk nak basuhkan najis.
Maka macam mana nak buat, apa yang boleh buatnya? Dia katanya itu, jawapan itunya ada khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Tufah dia, Syekh Ramli dalam kitab Nihayahnya. Sebab dua kitab tu masyhur. Lepas tu dia katanya seperti yang telah terdulu sebutnya. Cuba kita cari kat mana sebut dulu. Muka surat 75. Tak, 57. Pada muka surat 57. Kita tengok sana. Muka surat 57. Tengah-tengah. Muka surat 57. Kat tengah-tengah tu. Pada kata dan kesembilannya. Tayamum padahal ada pada badannya itu najis yang tiada dimaafkan dia. Seperti darah, maka wajib diqadhakan sembahyang yang disembahyangkan dengan tayamum itu. Kerana tayamum itu tiada sah. Kerana menghilang najis itu syarat bagi sah tayamumnya. Selama ada wujud najis tiada dimaafkan, dan jika lemah daripada menghilangkan dia seperti ketiadaan air atau kerana takut mudaratkan badan sekalipun. Kerana nadir tiada kekal sertanya atas yang dimuktamadkan dia Syekh Ramli. Adapun yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar, maka manakala lemah daripada menghilangkan najis itu sah tayamumnya, maka atas kaum Syekh Ramli disemayang ia seperti orang faqidit tahuraini. Kemudian diqadanya kerana hormat waktu. Situlah. Di situ jadi masalahnya, kalau ada najis kat badan dia mana-mana tempat saja, sekiranya najis itu tidak dimaaf. Sekiranya kalau najis itu tidak dimaaf, najis itu tidak dimaaf, maknanya najis itu mesti disucikan. Maka apabila kita tak kuasa nak menghilangkan najis sebab takut mudarat kepada badan ke, artinya sebab ketiadaan air ke, maka itu khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Maka tengok dia katanya, ini pendapat Imam Ramli dulu, Syekh Ramli dulu. Dan jika lemah daripada menghilangkan dia ke najis, pada muka surat 57 lagi, dia katanya, dan jika lemah daripada menghilangkan dia ke najis seperti ketiadaan air atau takut mudaratkan badan sekalipun, maka tidak sah tayamum dia. Mana? Belum sikit. Dia kata awal sikit. Ke-9 semula. Ke-9, tayamum padahal ada pada badannya itu najis yang tiada dimaaf. Najis yang tiada dimaaf itu seperti darah yang banyak. Kalau darah yang sedikit pada uruf, maka itu dimaaf. Seperti darah yang banyak. Banyak itu pada uruf. Maka wajib diqadhakan sembahyang. Ini Imam Ramli, ya. Ini Syekh Ramli. Maka wajib diqadhakan sembahyang yang disembahyangkan dengan tayamum itu. Jadi maknanya kalau ada najis
kat badan dia, lepas tu tak ada air nak sapuh, nak basuh, nak menyuci, maka dia pun kena tayamum juga. Sudah tayamum tu dia solat. Nah, dia solat. Tapi solat dia tu kerana menghormatkan waktu saja. Solat dia tu kerana menghormatkan waktu saja. Sebab di si Ramli-nya dia kata depan tu hukum orang ni tu ialah hukum orang yang sembahyang dengan tidak ada wuduk, dengan tidak ada tayamum. Sebab dia tak boleh ambil wuduk sebab ketiadaan air, atau yang tak boleh kena air kat badan. Nah, lepas tu dia kena, jadi dengan sebab dia ketiadaan air, artinya tak boleh kena air kat badan, dia berajak kepada tayamum, tetapi tayamum tidak sah sebab ada najis. Maka kalau nak biarkan dengan tak sembahyang, tak boleh juga. Waktu sembahyang dah datang. Waktu sembahyang dah datang, kena isikan sembahyang di dalam waktu itu. Tetapi dia nak ambil wuduk, air tidak ada atau tak boleh guna air. Nak tayamum, tidak sah tayamum kerana ada najis kat badan. Tidak ada benda nak boleh menyucikan najis pula. Maka dia katanya kalau sembahyang dengan tayamum, jadi maknanya kena tayamum jugalah. Kena tayamum juga dan sembahyang dengan tayamum itu. Tetapi sembahyang tu wajib diulangkan. Wajib diulangkan. Tengok dia kata maka wajib diqadhakan sembahyang yang disembahyangkan dengan tayamum itu. Kerana tayamum itu tiada sah. Kenapa tiada sah? Kerana menghilangkan najis itu syarat. Kerana menghilangkan najis, yang menghilangkan najis dulu daripada tayamum itu syarat bagi sah tayamum. Dan syarat bagi nak sah tayamum, maka dia ni tak menghilangkan najis, maka tayamum dia tu tidak sah. Selama warna apa dia? Selama ada wujud najis tiada dimaafkan. Selama mana ada najis tak dimaafkan tu, maka tidak sah tayamum dia. Dan jika lemuh daripada menghilangkan seperti ketiadaan air dan takut atau kerana takut mudaratkan badan sekalipun. Sebab maknanya jadi maknanya tayamum dia tu kena tayamum lah, tetapi tayamum tidak sah. Sembahyang pun kena sembahyang sebab waktu dah datang, wajib mengisikan sembahyang di dalam waktu itu walaupun tidak sah sekalipun. Kerana menghormatkan waktu. Jadi dia tu hukum orang yang ketiadaan faqidut tahuraini, ketiadaan air untuk nak wuduk, ketiadaan tanah untuk nak tayamum. Ambil hukum itu dia. Dia ni ambil hukum orang yang faqidut tahuraini. Maka sembahyang dia tu kerana menghormatkan waktu, dan apabila didapatkan air untuk nak menyucikan najis, apabila jadi kemudahan tu, maka dia kena ulang balik, kena qadha balik. Sebab apa boleh katanya tidak sah kerana itu? Dia kata kerana nadir dikekal sertanya. Jadi maknanya lemuh daripada nak sucikan daripada najis tu ialah perkara yang nadir. Perkara yang jarang nak ada. Lalu tu bukan selalu berlakunya begini. Sebab tu setengah orang tak pernah berlaku pun begitu. Sebab tu jadi sekiranya kalau berlaku tu tak dimaaf juga. Jadi mana sembahyang dia tu sembahyang meraknyakan waktu saja, menghormatkan waktu saja. Semua tu atas yang dimuktamadkan dia oleh Syekh Ramli. Semua. Adapun yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar, maka manakala lemuh daripada menghilangkan najis. Ini Syekh Ibn Hajar. Sekiranya dia tidak ada air, memanglah nak tayamum tu pun kerana tiada air. Lepas tu kena najis pula. Apabila kena najis tu, memanglah nak basuhkan najis tu tak boleh sebab ketiadaan air. Masuk dalam kata lemuh daripada menghilangkan najis. Maka tayamum dia tu sah. Maka tayamum dia tu sah. Apabila sah tayamum, sah sembahyang. Apabila sembahyang tu sah, maka tak wajib diqadhakan. Tak wajib ulang balik lah. Jadi maknanya,
Maka kalau mengikut kata Syekh Ramli, dia kata maka atas kaum Syekh Ramli dia semayang, dia kena semayang juga. Seperti orang faqidit tahuraini, tahuraini itu tanah dan air. Kemana dia qada kerana muharramat waktu. Jadi kena semayang tu kerana muharramat waktu. Itu kembali pada perkataan Syekh Imam Ramli. Jadi pendek katanya antara dua-dua syekh ini maknanya kena qada ke tak kena qada sembahyang yang tadi. Sembahyang dengan tayamum yang mana dia tayamum tak kuasa dalam keadaan badan dia tu ada najis yang tak kuasa nak menghilang. Jadi khilaf tu pada wajib qada ke tak wajib qada. Situlah. Sini dah pada katanya kembali pada tempat kita asal. Khilaf padanya itu khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli seperti yang telah terdulu sebutnya. Muka surat berapa kita tanda, kita tulis. Muka berapa tadi? 57. Bersalahan wuduk kerana bahawasanya wudu itu mengakatkan hadas dan dia itu hasil ia serta ketiadaan terdahulu menghilangkan najis. Bersalahan wudu. Jadi tayamum ni tak sama dengan wudu. Jadi tayamum tu syarat nak bagi sah tayamum kena terdulu oleh menyucikan najis. Tetapi tak sama dengan wudu. Maknanya wudu sah dengan keadaan kat badan kita tu ada najis. Seperti kita katanya kat kaki kita tu ada pijak najis masalah. Maka kita tak payahlah, tak mestilah kita basuh najis kat kaki dulu belum pada nak ambil wuduk. Nanti basuh lepas wuduk pun boleh. Contohnya kat lain atau kat mana-mana sekalipun, kalau katanya kat lutut, kat pohon ke masalah ada najis. Lepas tu kalau kita nak basuh najis, sentuh najis tak batal wuduk kan. Sentuh najis tak batal wuduk. Jadi najis ada kat betis masalah. Atau ada kat pohon masalah. Atau ada kat perut masalah. Lepas tu kata kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu selepas pada basuh kaki, baru basuh najis. Tak ada masalah. Artinya najis tu ada kat lengan masalah. Lepas tu kita basuh muka. Selepas pada kita basuh muka tu, kita jirus. Tuangkan air kat najis, menghilangkan najis sambilan basuh. Lepas tu kita basuh. Tak mengapa juga. Tu mana kata bersalahan wudu. Kerana bahawasanya wudu itu mengakatkan hadas. Sebab wudu ni dia ada kuasa mengakatkan hadas. Tetapi tayamum bukan mengakatkan hadas. Wudu mengakatkan hadas, menghilangkan hadas kecil. Tayamum tidak menghilangkan hadas. Sebab tu dengan sebab tayamum tidak mengakatkan hadas, sebab tu tak boleh kita nak niat tayamum saja aku mengakak hadas dengan niat tayamum tak boleh. Tak boleh sebab tayamum bukan dia mengakatkan hadas. Dengan maknanya tayamum tu mengharuskan sembahyang. Sebab tu kita kena sajaku mengharuskan sembahyang. Kita kena niat gitu. Kenapa kata niat tu? Kerana apa niat tu mesti kena niat sajaku mengharus.
sebab hadas kita tidak diangkat oleh tayamum, maka dengan sebab hadas tu tidak diangkat, tidak dihilangkan oleh tayamum, maka hadas tu masih ada. Hadas tu masih ada kat badan. Apabila kata hadas tu masih ada kat badan, asalnya tak boleh nak sembahyang, haram kita sembahyang. Maka kita tayamum tu untuk nak menghilangkan hukum haram sembahyang dengan keadaan berhadas. Jadi maknanya tayamum mengharuskan sembahyang dengan keadaan berhadas. Mengharuskan sembahyang dengan keadaan berhadas. Sebab tu kita niat sahajaku mengharuskan sembahyang. Gitu. Jadi mana kenapa mengharus? Sebab sembahyang dengan keadaan berhadas haram asalnya. Kenapa bersama dengan hadas? Sebab hadas tidak diangkat oleh tayamum. Jadi tayamum tak kuasa nak menghilangkan. Cumanya membolehkan saja. Itu maknanya kerana wuduk, kerana bahawasanya wuduk itu mengangkatkan hadas. Tayamum tidak. Dan iaitu hasil ia serta ketiadaan terdulu menghilangkan najis. Dan iaitu mengangkatkan hadas. Dan iaitu mengangkatkan hadas. Wuduk kuasa, wuduk boleh mengangkatkan hadas. Lagi pulanya, dan iaitu mengangkatkan hadas serta ketiadaan terdulu menghilangkan najis. Dan iaitu hasil ia. Dan iaitu mengangkatkan hadas. Hasil ia. Hasil ia mengangkatkan hadas. Serta ketiadaan terdulu menghilangkan najis. Jadi wuduk ni habuan dianya mengangkatkan hadas. Lepas tu mengangkatkan hadas ni dia tak syarat, tak pasti kena dulu basuh najis ke ataunya tidak. Tengok tu kalau seorang tu dia qada hajat besar. Selepas pada dia qada hajat besar, dia nak ambil wuduk, sah ke tidak? Jawabnya sah. Lepas tu nak basuh, pakai sarung. Nak basuh setuh di situ, pakai sarung tangan ke masalah. Bagi ada apa dia? Jangan sentuh di situ, artinya basuh dengan sebelah ni. Sebelah apa? Jangan sebelah ni. Sebelah ni apa dah? Belakang tapak tangan, belakang jari ni. Basuh sebelah ni, maka tak mengapa juga. Atau pakai sarung tangan. Jadi maknanya mengangkat hadas tu dia begini, bagi jelas. Dia tayamum, tujuan kita tayamum kerana apa? Kerana nak mengharuskan sembahyang. Kerana nak mengharuskan sembahyang. Begitu. Kemudian apabila ada najis kat badan, nak haruskan sembahyang. Begitu. Nak harus ke? Tak harus. Sebab tu Imam Ramli katanya kena qada balik. Sebab nak tayamum tujuan nak mengharuskan. Tapi tayamum tu nak mengharuskan sembahyang. Tapi ada najis macam mana? Begitu. Tapi masalah sini dia mengangkatkan hadas. Air wuduk dia mengangkatkan hadas. Dia tak peduli kepada najis ada tak ada kat badan. Kalau ada najis pun boleh nak mengangkatkan hadas. Kalau tak ada najis pun boleh nak mengangkatkan hadas. Patut najis dah ada, itu syarat bagi nak sah sembahyang. Kena menyucikan najis tu, dia tak sangkut dengan wuduk. Nak kena sucikan daripada najis, itu syarat bagi nak sah sembahyang. Ketika kita ni ambil wuduk, bukan kita solat lagi. Kenapa begitu? Jadi maknanya masalah wuduk tu malaikat najis tu ada seluruh badan, maka kali pertama kita kena basuh najis dululah. Contohnya kalau kita katanya kat muka kita tu ada penuh dengan najis. Lepas tu kita nak tuangkan air, kali yang pertama awal-awal air sampai kat muka tu nak niat wuduk terus tak boleh sebab air tu jadi air mutanajis.
kita kena basuh dululah, buka jalan. Apabila suci tu, boleh kita tuangkan supaya air itu tak jadi mutanajis. Seperti muka kita penuh dengan sabun. Gitu. Semua tu dah maklum daripada bab wuduk sana. Tengok. Dan tayamum mengharuskan bagi sembahyang. Tayamum ni sekadar mengharuskan sembahyang saja. Dia bukan mengakatkan hadas. Dan tayamum mengharuskan bagi sembahyang yang mengikut baginya akan yang lain, yang mengikut baginya bagi mengharuskan sembahyang akan yang lainnya lain daripada tayamum. Jadi maknanya tayamum ni kalau kita kira ni dia tu bukan asal benda yang kita diguna untuk nak mengharuskan sembahyang. Sebab asalnya kita nak guna untuk nak bolehkan sembahyang apabila kita berhadas, kita guna apa? Guna air. Jadi tak puasa, tak boleh nak guna air itulah digantikan dengan tayamum. Maknanya tayamum kalau kira pengikut orang saja. Dia tak kuasa sangatlah. Tengok kita jadi makmum tu kita pengikut imam kan. Jadi kalau tak imam tak rokok, tak kuasa kita tak boleh kita nak rokok. Kalau rokok dulu pada imam, syarak kata haram. Walaupun tak batal sembahyang. Jadi itulah keadaan pengikut. Tengok kita jadi makmum. Dah selesai Fatihah. Selesai Fatihah. Imam tak selesai lagi. Tak boleh kita nak apa? Nak rokok. Nak rokok. Malaikat kita niat mufarakah. Jadi kena tunggu. Dia lama masa nak rokok, kita pun kena tunggu. Maka tayamum tu pun demikianlah. Dia tu pengikut orang saja. Mana dia tu asalnya khijaan wuduk. Wuduk membolehkan sembahyang, dia pun ikut buat jadi membolehkan sembahyang juga. Yang ni mengikut harus bagi sembahyang. Tu maknanya wuduk tu mengikut wuduk. Tayamum tu mengikut wuduk pada mengharuskan sembahyang. Tetapi dalam keadaan mengikut wuduk menghilangkan hadas, dia tak menghilang, cuma mengharus saja. Dan tiada harus ia serta najis. Dan tiada harus ia tayamum serta najis. Tengok. Maka menyerupakan tayamum dahulu daripada masuk waktu. Jadi hukum dia tu sama dengan tayamum dahulu daripada masuk waktu. Maknanya tak cukup syarat. Maka tidak sah dah tayamum itu. Ke-12, hendak diketahui akan kiblat dengan yakin atau dengan ijtihad. Ini atas salah suatu daripada dua wajah yang dan yang sahnya tiada disyarat mengetahuikan kiblat. Jadi syarat yang ke-12-nya syarat bagi nak sah tayamum. Jadi belum pada kita nak tayamum tu syaratnya kena tahu kiblat sembahyang tu sebelah mana. Arah mana kiblat. Dengan maknanya kalau tak tahu kiblat arah mana tak sah tayamum. Jangan kata kita tayamum lah dulu. Jadi selepas pada tayamum kita nak solat, kita carilah kiblat sebelah mana. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Nak buat begitu tak boleh. Jadi maknanya apabila masuk waktu solat. Apabila jadi maknanya semuanya kena tunggu masuk waktu solat semua. Jadi apabila masuk waktu solat, kita pun kena cari kiblat dulu sebelah mana. Kena cari. Lepas tu nak cari air dulu ke tak apalah. Jadi maknanya kena tahu kiblat sebelah mana barulah kita mulai tayamum. Sudah tayamum terus solat. Syarat begitu. Lepas tu dia kata diketahuikan akan kiblat dengan yakin. Yakin kata kiblat arah mana. Macam sekarang tu kita tengok ni sebelah
Sebelah ni tengok sebelah ni lah yakin katanya tengok matahari jatuh sebelah mana, sebelah tu lah kiblatnya. Kalau tempat kita ni 4 jari. Atau dengan ijtihad. Ijtihad ni dengan maknanya dia tak nampak cahaya matahari. Dia tak nampak matahari. Lepas tu dia tengok kepada alamat-alamat. Tengok kalau malam tengok kepada bintang, kalau dia tahu keadaan bintang, dia tengok keadaan angin, waktu pagi, musim ni, dia setengah orang tu dia kena tahu ni musim hujan barat, masalah sebelah pagi angin pupuk sebelah mana, sebelah petang angin pupuk daripada sebelah mana. Kalau dia pandai dia boleh tahu juga. Jadi maknanya apa tu masuklah sekarang tu kita tahu dengan secara dengan tengok alat dia dah kan. Alat-alat dengan dengan apa tu boleh ke semualah. Tapi syaratnya benda tu dah diuji-ujikan. Boleh jadi kita dah test sekali betul, 2 kali betul, mana boleh guna lah. Tapi dia kata ini mana syarat diketahuikan kiblat belum pada nak tayamum atas salah satu daripada 2 wajah ni, 2 pendapat bagi ashab Syafi'i. Salah satu daripada 2 wajah. Yani 2 pendapat, 2 kaul bagi ashab Syafi'i. Sikit maklumat. Dia istilah dalam fiqh Syafi'i, istilah dalam kitab fiqh Syafi'inya dia membezakan pada panggilan. Kalau 2 kaul, 2 pendapat bagi Imam Syafi'i, jadi satu-satu masalah ada 2 pendapat bagi Imam Syafi'i, dia panggil 2 kaul. Sebut kata kaul tu ialah pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada juga Imam Syafi'i tak sebut masalah ini tetapi disebut oleh ashab dia, murid-murid dia. Maka nak bagi beza dengan yang Imam Syafi'i dia guna wajah. Jadi mana kaul itulah juganya, pendapat itulah juganya, tetapi kalau datang daripada ashab dia panggil wajah. Kalau datang daripada Imam Syafi'i, daripada imam mazhab sendiri, dia guna kaul. Kalau kita ingat ini kaul mu'tamad, maknanya kata Imam Syafi'i. Kalau kata ini wajah yang sahih, ini kaul ashab. Begitu. Ini maknanya 2 wajah, mana 2 pendapat, 2 kaul. Cumanya tak panggil kaul untuk nak bezakan daripada yang Imam Syafi'i dengan ashab dia. Tengok. Ini jadi maknanya syarat kena tahu kiblat lebih dulu daripada tayamumnya. Ini salah satu pada 2 wajah. Mana setengah daripada kaul, salah satu pada 2 kaul bagi ashab Syafi'i. Dan yang sahnya, ini kaul yang sahihnya, tiada disyaratkan mengetahui kiblat. Ini kaum mu'tamad. Jadi maknanya yang sahihnya tak disyaratkan mengetahuikan kiblat. Jadi maknanya kalau kita baru pada suatu tempat, biasanya kita ni kalau baru dengan suatu tempat ni kita tak tahu kiblat. Tempat yang kita tak pernah pergi kan, tak pernah duduk apa tu, biasanya kita tak tahu kiblat. Apabila kalau kita tak tahu kiblat, maka mengikut kaum yang sahihnya, kita nak tayamum dulu pun boleh. Tayamum sudah, lepas tu nak salat, carilah kiblat. Ke sebelah mana? Kira tengoklah kiblat sebelah mana. Jadi maknanya tak payah kita tahu kiblat sebelah mana, lepas tu barulah kita tayamum, tak mesti. Nak tayamum dulu pun boleh. Nak cari kiblat dulu pun boleh. Begitu.
ke-13 mengetahui ia orang yang hendak tayamum akan masuk waktunya. Dia kena tahu katanya masuk waktu, sebab syarat nak sah tayamum tu kena tayamum selepas pada masuk waktu kan. Nak tutupkan tanah pun, nak mencarikan tanah pun syaratnya kena masuk waktu juga. Sebab syarat tayamumnya begitu. Lalu tu kena tahulah. Sebab kalau tak tahu macam mana kita nak yakin kata tayamum kita selepas pada masuk waktu. Jadi kena tahu, kena yakin kata masuk waktu. Dan jikalau dengan ijtihad sekalipun. Dengan ijtihad macam mana? Kita tengok kepada alamat lah. Tengok pada matahari ke masalan. Atau ijtihad dengan secara tengok. Tengok apa dia, dengar suara, dengan cara bekerja berjahit ke suara ayam berkukut ke masalah. Mana-mana cara yang kita boleh kenalkan kiblat. Boleh kenalkan tahu masuk waktu sebagaimana sebut di awal-awal kitab dulu bab waktu solat. Tak sampai lagi. Masalah ijtihad pada waktu sembahyang tu tak sampai lagi. Ke-14 menutupkan air. Jadi mana kena pergi carikan air bagi orang yang nak tayamum kerana ketiadaan air. Lepas tu pada tempat yang boleh jadi ada air. Sebagaimana kita maklum. Jadi maknanya kena cari syarat nak sah tayamum tu kena menutupkan air. Tapi ini bagi orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Adapun bagi orang yang nak tayamum kerana uzur, kerana demam, kerana sakit, tak boleh sampaikan air pada anggota, itu tak payah cari. Lagi pulanya syarat nak tutupkan air itu sebagaimana kita maklum, kita berada di suatu tempat yang boleh jadi ada air. Yang boleh jadi ada air. Tapi kalau kita duduk di suatu tempat yang tak mungkin atau tak ada air dengan secara yakin. Yakin kata tempat ni tidak ada air. Maka itu tak payah kita cari, boleh terus tayamum. Abi? Ke-15, setengah daripada syarat tayamum yang terakhir memindahkan tanah. Sebagaimana maklum dah sebut dulu cara memindahkan tanah. Dan syarat keduanya menutupkan air dan memindahkan tanah. Itu di dalam waktu, kena masuk waktu. Jadi maknanya nak carikan tanah syaratnya kena masuk waktu sembahyang dulu. Nak memindahkan tanah datang ke muka ke tangan tu syaratnya kena apa dia? Kena masuk waktu dulu. Itulah syarat-syarat tayamum. Kemudian katanya ada pun yang membatalkan tayamum itu amat banyak. Ini masuk pula pada beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Apa tu nampaknya masa tu ada sikit lagi, tapi masalah kita masuk masalah lain, kita akhir di situlah dulu. Kita akhir pada katanya ada pun yang membatalkan tayamum itu amat banyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahmina futuhan wa alifina wa ja'ala amalana khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma mustaqim فردد علينا وافتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.
Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Jazakallah.